mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli lain. 13-12, mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan Saya. adalah disifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan bagi kesalahan itu. Saya. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya pagi tadi saya dah menghantar usul untuk merujuk Yang Berhormat Jelutong kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan di bawah peraturan yang saya sebut tadi. Berdasarkan kenyataan beliau semalam jam 3 petang lebih kurang dalam Dewan Yang Mulia ini berhubung dua isu. Yang pertama melibatkan kenyataan beliau terhadap Yang Berhormat Paguh yang mengatakan, saya ulang seperti yang dirujuk oleh Hansard, tapi kita lihat bahawa kesemua ketirisan ini berlaku disebabkan oleh tindakan Yang Berhormat Paguh yang mengisytiharkan darurat, menyebabkan Kementerian Kesihatan tidak dapat berbincang tentang pemerolehan ventilator yang telah diulangi oleh ramai daripada pembahas daripada pihak pembangkang tersilap pihak kerajaan. Saya. Ini tidak tepat Yang Berhormat Tan Sri, Speaker. Okey. Silakan terus. Ya, sebabnya direct cost kepada ketirisan perolehan ventilator itu bukan salah darurat. Ya. Salah tata kelola Kementerian Kesihatan. Ya. Jadi kalau ada masalah bukanlah kerana darurat tapi siasatlah Kementerian Kesihatan. Yang kedua adalah isu yang Jelutong bawa berkenaan dengan tuduhan terhadap mantan Perdana Menteri yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir. Kononnya beliau menghina raja. Ini tidak tepat. Seperti yang diterangkan dalam media, Tun Dr. Mahathir disiasat di bawah Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Baik. Bukan kerana menghina raja-raja Melayu. Ya. Jadi kenapa perlu Jelutong membangkitkan, menarik gelaran Tun daripada beliau kerana hal ini? Jadi inilah saya minta Tuan Di-Pertua ambil tindakan, kalau boleh selesai elok-eloklah dalam Dewan ini, tarik balik je lah. Semalam punya dakwaan yang saya rasa songsang tersebut, itu saja saya minta Tuan Di-Pertua. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Saya telah menerima surat Yang Berhormat pada pukul 11 pagi tadi. Dan suratnya cantik dan penjelasannya juga cantik. Namun begitu saya akan melihat handset. Selepas itu saya akan buat ruling dan saya akan maklumkan kepada Yang Berhormat apakah tindakan selanjutnya supaya ianya bertepatan dengan standing order kita. Terima kasih Yang Berhormat. InsyaAllah. Baik. Kita sambung dengan saya minta Yang Berhormat Menteri Pengangkutan menjawab. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulakan penggulungan saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Di-Pertua Tan Sri Speaker kerana telah dianugerahkan daripada Duli Tuanku. Terima kasih. Saya menjawab soalan bagi yang dibangkitkan, bagi menjawab soalan yang telah dimukakan oleh Yang Berhormat Tebrau dan Yang Berhormat Tuaran, iaitu tentang bayaran terhadap apa yang dibangkitkan dalam audit laporan Ketua Audit Negara, iaitu berkaitan terhadap perkhidmatan mencetak dokumen terkawal yang melibatkan Jabatan Pengangkutan Jalan dan pembaziran kerugian wang awam, berjumlah 14.338 juta. Saya. Tan Sri Yang Di-Pertua, bagi menjawab soalan yang telah dimukakan, Kementerian Pengangkutan melalui Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ menyedari hakikat bahawa terdapat kelemahan pada kontrak disebabkan lebihan kad atas alasan kekurangan bahan habis guna dan mesin pencetak yang telah lama digunakan tidak pernah ditukar. Bagi mengatasi perkara ini, pihak kerajaan melalui JPJ telah mengambil beberapa tindakan segera seperti berikut. JPJ telah mengeluarkan arahan Jabatan Bilangan 7 tahun 2019 iaitu prosedur pengurusan stok dokumen terkawal JPJ Malaysia (W) yang bertujuan menetapkan dan menyeragamkan prosedur pengurusan stok dokumen terkawal di semua JPJ negeri dan cawangan dan UTC. Kedua, JPJ telah mengeluarkan surat arahan Jabatan Bilangan 1 tahun 2022/W
Pindaan Perkara 8.5 Prosedur Pengurusan Stok Dokumen Terkawal Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Ketiga, bagi pengoperasian pengeluaran kad lesen memandu Malaysia ataupun LMM di rakan strategik iaitu Pos Malaysia Berhad, JPJ telah menambah baik manual operasi kerja yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2022. Keempat, JPJ juga telah memantau status kerosakan dan pembaikan mesin pencetak kepada pembekal melalui surat arahan berkaitan laporan mesin pencetak rosak bertarikh 17 Februari tahun 2022 di mana JPJ Negeri dikehendaki mengemukakan laporan kerosakan mesin pencetak setiap 15 hari bulan dan 30 hari bulan pada setiap bulan. Kelima, JPJ telah membuat pindaan kepada kontrak lanjutan PKN pencetakan PKN pada Julai 2021 sehingga Disember 2022 dengan membuat penambahbaikan jadual Service Level Agreement ataupun SLA bagi kontrak lanjutan bermula 1 Julai 2021 hingga 31 Disember tahun 2022 bagi membekalkan dokumen terkawal Jabatan Pengangkutan Jalan iaitu Lesen Memandu Malaysia ataupun LMM. Keenam, melalui tindakan pindaan kepada kontrak tersebut, JPJ telah mengemukakan surat tuntutan yakni penalti bagi kelewatan pembaikan peralatan mencetak LMM mengikut tempoh berikut. Pada Julai 2021 hingga Disember 2021 yang berjumlah RM73,308.91 dan pada Januari 2022 hingga Disember tahun 2022 yang berjumlah RM72,666.91. Untuk makluman yang berhormat, pihak syarikat telah melaksanakan pembayaran penuh mengikut amaun yang telah dikemukakan. Kedua, manakala bagi proses pemantauan berkaitan pengurusan kad LMM, tindakan yang telah diambil ialah: 1. JPJ telah melaksanakan sesi latihan kepada petugas kaunter JPJ dan rakan strategik pada bulan Februari 2022 hingga Mac 2022 bagi memantau pengurusan pengendalian kad LMM. JPJ juga telah melaksanakan pemantauan berkaitan lebihan kad LMM dan bahan habis guna di setiap JPJ negeri. JPJ juga melalui surat arahan berkaitan laporan pemantauan Ketua Bahagian Pelesenan Pemandu Negeri bertarikh 12 Ogos 2021 di mana Ketua Bahagian Pelesenan Pemandu JPJ Negeri dikehendaki untuk menjalankan pemantauan terhadap pengurusan kad LMM di bawah seliaannya. Ya Muhammad, sikit saja Muhammad. Cuma saya ambil kesempatan ini untuk mohon kalau boleh Muhammad mendapat ataupun menasihatkan JPJ di Pulau Pinang di Seberang Jaya di mana terdapat tempat dan ruang untuk meletak kereta, tetapi kesemua yang datang ke situ orang awam diminta untuk meletakkan kenderaan di luar. Bolehkah sekurang-kurangnya warga emas, wanita atau orang-orang kelainan upaya diberi kebenaran untuk meletakkan kenderaan mereka di tempat letak kereta dalam pejabat? Terima kasih. Mohon diambil kira. Saya ambil perhatian. JPJ semasa senantiasa memantau pengurusan pengeluaran dan penggunaan kad LMM di setiap JPJ negeri melalui buku daftar stok kawalan petugas kaunter. Ketiga, bagi menangani isu lebihan kad LMM, JPJ telah mencadangkan kad LMM tersebut digunakan semula dengan pembekalan bahan habis guna yang mencukupi. Bagi rakan strategik pula, JPJ telah menghantar surat tuntutan lebihan kad LMM kepada pihak Pos Malaysia Berhad bertarikh 14 Disember 2021. Bagi mengatasi masalah yang timbul berhubungan pengurusan kad LMM ini, mulai 10 Februari 2023 sebagaimana pengumuman Yang Berhormat Menteri Pengangkutan berhubung inisiatif pendigitalan JPJ yang merangkumi lesen kenderaan motor iaitu elektronik lesen kenderaan motor
road tax lah ya, dan lesen memandu Malaysia, elektronik lesen memandu Malaysia, di mana tiada lagi kad fizikal yang dikeluarkan kepada pemegang lesen. Bagi fasa pertama, semua pemilik kenderaan persendirian individu berwarga negara Malaysia adalah dikecualikan daripada mempamerkan dokumen LKM dan juga LMM fizikal dan dibenarkan untuk mengemukakan salinan digital elektronik LKM dan elektronik LMM melalui aplikasi MyJPJ. Inisiatif ini merupakan satu usaha ke arah mendukung dasar pendigitalan negara dan ia akan diperkembangkan ke kategori-kategori kenderaan yang lain secara berfasa, iaitu kenderaan individu milik syarikat, kenderaan komersial, kenderaan milik bukan warga negara. Melalui pelaksanaan inisiatif ini, penggunaan dokumen fizikal adalah secara minimum bagi kategori tertentu sahaja. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat juga, tender bagi inisiatif pendigitalan JPJ juga telah dilaksanakan secara tender terbuka. JPJ juga sedang dalam proses untuk mengiklankan perolehan secara tender terbuka bagi perolehan bahan guna habis dengan izin consumable items bagi percetakan kad lesen memandu Malaysia LMM agar lebihan kad LMM boleh dicetak dan digunakan semula. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Baik, terima kasih. Sekarang saya jemput Menteri Kesihatan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya nak mengucapkan tahniah atas penganugerahan Tan Sri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Parlimen kerana dapat membentangkan laporan Ketua Audit Negara Lakan tahun 2021 siri yang kedua. Adalah satu langkah yang baik dan juga ini memberikan ruang kepada ahli-ahli Parlimen untuk menyuarakan kekhawatiran dan juga harapan ahli-ahli Parlimen berkenaan tentang laporan Ketua Audit Negara. Sekurang-kurangnya laporan Ketua Audit Negara ini bukan eksklusif kepada PAC dan juga saya merupakan bekas ahli PAC dan saya sangat tahu bagaimana untuk kita mengadakan proceeding dan juga to scrutinize dengan izin laporan Ketua Audit Negara ini. Dan juga saya mengucapkan tahniah kepada semua ahli-ahli yang berhormat mengambil bahagian bagi isu-isu berkaitan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia seperti Yang Berhormat YB Tebrau, Yang Berhormat Muar, Yang Berhormat Betong, Yang Berhormat Rasah, Tuaran, Kota Melaka, Pekan, Gombak dan juga beberapa lagi ahli yang berhormat turut memberikan pencerahan sepanjang sesi perbahasan semalam. Untuk sesi pergulungan ini, saya akan cuba untuk menjawab ke semua pertanyaan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Namun, saya akan terlebih dahulu memberikan fokus kepada isu-isu dasar, khususnya yang melibatkan kepentingan umum. Bagi isu-isu yang tidak sempat saya jawab, saya akan memberikan jawapan secara bertulis. Tumpuan saya bagi sesi penggulungan ini telah saya kategorikan kepada beberapa tajuk, iaitu isu perolehan darurat mesin ventilator, kedua, aplikasi sistem MySejahtera, ketiga, berkenaan tentang ambulans dan juga yang keempat berkenaan tentang vaksin COVID-19. Tan Sri Yang di-Pertua, keperluan ventilator yang diperlukan dan kaedah perolehan yang telah dilaksanakan. Dalam tempoh awal penularan COVID-19, terdapat keperluan yang amat mendesak bagi 800 unit ventilator iaitu 300 unit untuk penggantian peralatan sedia ada dan baki 500 unit adalah keperluan tambahan baru. Disebabkan keperluan yang mendesak ini, KKM terpaksa melaksanakan perolehan secara perolehan darurat. KKM telah berjaya mencapai jumlah sasaran bagi memenuhi keperluan perkhidmatan ketika itu. Proses perolehan peralatan ventilator pula dilaksanakan di pelbagai peringkat seperti di peringkat KKM, Jabatan Kesihatan Negeri atau di peringkat hospital masing-masing. Bagi menjawab pertanyaan yang dibangkitkan mengenai perolehan ventilator,
Perolehan ini dibuat berikutan keperluan yang amat mendesak pada ketika itu dan ventilator pada masa tersebut dikategorikan sebagai commodity item dengan izin dengan konsep cash and carry method di negara pengeluar. Pergerakan keluar masuk ke negara China ketika itu juga pada tersebut adalah sangat-sangat terhad. Untuk tujuan perolehan darurat, peralatan ventilator ini, KKM telah menyediakan spesifikasi teknikal yang berkaitan. Spesifikasi ini juga telah dikemukakan kepada pembekal dan kemudian pembekal telah mengemukakan cadangan ventilator melalui brosur dan katalog untuk pertimbangan KKM. Pemilihan ventilator untuk dibuat perolehan adalah berdasarkan brosur dan katalog ini. Ini memandangkan keadaan untuk berlakunya terhadnya pergerakan pegawai-pegawai KKM ketika itu. Penghantaran ventilator ke fasiliti kesihatan KKM dibuat secara berfasa. Penghantaran ini mengambil masa yang agak panjang memandangkan permintaan dan persaingan yang sangat tinggi daripada negara Eropah dan Amerika Syarikat pada masa tersebut. Harga peralatan pada ketika itu juga telah meningkat secara mendadak sehingga 4 kali ganda daripada harga asal berdasarkan kepada konsep take it or leave it basis. Untuk makluman yang berhormat, peralatan ventilator yang dibeli oleh KKM yang dilantik ini telah dihantar terus ke fasilitis kesihatan KKM yang telah ditetapkan. Pemeriksaan dan pentaulihan TNC telah dilaksanakan oleh fasilitis kesihatan masing-masing dengan kerjasama syarikat konsesi perkhidmatan sokongan hospital PHH. Menteri, ya. terima kasih di atas penjelasan bahawa pemerolehan ventilator ini dibuat sewaktu pergerakan sangat terhad oleh pihak kementerian ketika darurat dan alat-alat yang diperolehi ini telah dihantar ke fasiliti. Cuma persoalan saya, Menteri, saya juga tekun dengar, terima kasih di atas penjelasan. Maksudnya alat yang diperolehi itu, ventilator itu diperolehi tanpa usul periksa atau pemeriksaan ke atas ventilator dan ditempah dan dihantar. Itu permintaan saya kepada Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Sememangnya dalam keadaan darurat, memang kita terhad untuk melihat peralatan tersebut secara fizikal. Walaupun demikian, pegawai-pegawai di peringkat kementerian, di hospital dan juga di fasilitis-fasilitis KKM telah memberikan spesifikasi ventilator yang bersesuaian. Dan juga kita mengharapkan pembekal dapat menyediakan ventilator tersebut. Dan walaupun demikian, untuk maklumat tambahan Yang Berhormat Jelutong, berdasarkan Perkeliling Perbendaharaan Pengurusan Belanjawan, garis panduan perbelanjaan darurat AP55 dan perolehan darurat 173.2 yang kini dikemaskini oleh MOF sebagai AP169A, tiada keperluan KKM untuk menyediakan sebarang dokumen perjanjian bagi perolehan secara perolehan darurat ini. Ini juga merupakan salah satu punca mengapa mungkin pembekal berdasarkan keadaan darurat tersebutlah mengambil kesempatan untuk menyediakan peralatan ventilator yang tidak memenuhi spesifikasi yang kita pohonkan. Dan juga sehingga ke tarikh ini, KKM telah bersetuju supaya dilaksanakan penggantian 104 unit ventilator berdasarkan kos penyelenggaraan ventilator yang tidak dapat digunakan. Ventilator yang tidak boleh dinaik taraf telah dicadangkan untuk dilupus kepada Pusat Latihan Teknikal bagi tujuan kemahiran dan latihan. Ini Menteri adalah untuk mengelakkan pembaziran terhadap peralatan ventilator yang tidak dapat digunakan. Ya, Jelutong. Terima kasih Menteri di atas penjelasan. Saya juga masih tekun dengar kepada penjelasan. Saya juga hairan kenapa tidak ada seorang pun daripada pihak pembangkang yang hadir untuk mendengar penjelasan. Perbahasan tidak, tapi sekurang-kurangnya penjelasan pun mereka tak mau dengar. Tapi jelaslah kerana perkara ini telah dibangkitkan dalam peraturan tadi oleh seorang ahli pembangkang. Jelas bahawa pembelian ini dibuat ketika darurat dan ketika pergerakan pegawai-pegawai dihadkan. Saya menghormati perkara itu dan menerima penjelasan. Persoalannya adalah, bolehkah apa-apa tindakan dikenakan terhadap syarikat-syarikat ini yang telah membekalkan ventilator-ventilator ini? Nombor satu. Nombor dua, bolehkah mereka disenarai hitamkan? Kalaupun tidak ada sebarang perjanjian, semoga mereka ini tidak lagi membekalkan apa-apa peralatan kepada Kementerian Kesihatan. Itu persoalan saya. Terima kasih.
Okey, terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Saya bersetuju dengan pandangan Jelutong berkenaan tentang proses perolehan. Sekiranya kita berdepan sekali lagi dengan darurat, kita memerlukan satu proses yang teratur dan juga dapat mewujudkan satu perjanjian. Memandangkan apa yang berlaku adalah kita tidak mempunyai perjanjian yang khusus berkenaan tentang pemilikan ventilator ini. Dan juga saya berharap agar Menteri, pihak PAC nanti dapat mengadakan prosiding berkenaan tentang isu yang tersebut. Menteri, Okey, sikit saja Menteri. okey. Cuma perkara ini walaupun tidak diperiksa, pihak yang membekalkan peralatan ini ventilator perlu tahu bahawa ketika itu ventilator adalah salah satu alat yang diperolehi untuk membantu rakyat dalam masalah kesihatan yang dihadapi. Betul. Jadi mereka mempunyai moral responsibility untuk walaupun tidak diperiksa kualitinya, kegunaannya, sekurang-kurangnya mereka harus membekalkan peralatan yang boleh melaksanakan tugas ataupun tanggungjawab hakiki mereka, memastikan bahawa peralatan itu boleh digunakan. Okey. Terima kasih. Terima kasih Jelutong. Sememangnya keperluan ventilator itu adalah sangat-sangat mendesak dan juga dalam pada masa yang sama kita kena mengucapkan terima kasih kepada pegawai-pegawai kerajaan yang dapat menggunakan ventilator yang dibekalkan dan juga banyak hampir 500 ventilator yang telah ditempah berfungsi dengan baik. Walaupun demikian, tentang ketirisan tersebut haruslah kita berikan perhatian. Saya terus kepada isu MySejahtera. Menteri, satu last belakang. Satu saja. Okey. Satu saja. Saya nak mohon pencerahan. Ya. Last soalan tentang ventilator ni. So maknanya Menteri, dalam kes sekarang sebab darurat, maknanya tiada perjanjian yang ditandatangani. Kalau tidak dalam darurat, adakah KKM akan tanda tangani perjanjian dengan pembekal? Itu soalan pertama. Ya, itu sudah pasti. Itu yang saya kata. Saya akan jawab soalan Tebrau. Izinkan saya. Satu lagi. Walaupun tak ada perjanjian, tapi biasa kita hantar barang, biasalah dalam komersial, ada invoice, ada DO. Tidakkah itu mencukupi untuk kita untuk ambil tindakan undang-undang bila kita ada delivery order dengan invoice walaupun tak ada perjanjian? Okey, alright. Terima kasih Tebrau. Okey, berkenaan tentang Tan Sri yang di-Pertua, berikan saya sedikit masa memandangkan dalam kesemua ahli parlimen yang berbahas merujuk kepada KKM. Berkenaan tentang hala tuju MySejahtera yang dibangkitkan semalam, untuk makluman seperti Yang Berhormat Betong berkenaan tentang aplikasi MySejahtera kini dikembangkan menjadi aplikasi kesihatan awam seperti yang disarankan oleh PAC. MySejahtera merupakan satu aset digital Kementerian Kesihatan yang pada masa kini digunakan oleh 17.9 juta pengguna yang aktif dan 9,000 fasilitis kesihatan, 9,000 fasilitis kesihatan meliputi fasilitis kesihatan kerajaan dan swasta sepanjang tempoh pandemik, dan sehingga kini aplikasi ini masih kekal relevan dan digunakan dengan meluas oleh masyarakat Malaysia. Dan sudah pasti saya tahu ahli-ahli parlimen ingin mendengar apakah show untuk masa depan aplikasi MySejahtera, dan juga Kementerian Kesihatan telah memperluaskan aplikasi tersebut melalui fungsi-fungsi seperti berikut: surveillance penyakit berjangkit seperti TB, denggi, demam campak, penyakit anjing gila dan juga penyakit tangan, kaki dan mulut, rekod vaksinasi di bawah program imunisasi kebangsaan Malaysia, rekod saringan penyakit tidak berjangkit individu berumur 40 tahun ke atas, pendaftaran ikrar derma organ, rekod pendemar darah, temu janji mendapatkan perkhidmatan kesihatan di semua fasilitis primer. Dan juga berkenaan tentang isu pemilikan. Pemilikan hak milik aplikasi MySejahtera adalah hak milik Kerajaan Kementerian Kesihatan Malaysia sepenuhnya. Bagi memastikan perkara ini, Kementerian Kesihatan telah melaksanakan beberapa tindakan seperti ikut: melaksanakan peniltian wajah due diligence dengan merujuk perkara ini kepada Jabatan Pengawal Negara bagi mendapatkan pandangan undang-undang. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kesahihan pihak yang akan berkontrak dengan kerajaan dan meneruskan status pemilikan aplikasi MySejahtera. Memastikan kepentingan kerajaan terpelihara, kesemua modul di dalam aplikasi MySejahtera adalah milik kerajaan. Hak milik aplikasi data MySejahtera adalah meliputi hak harta intelek, kod sumber, modul-modul yang telah dibangunkan, data, jenama, logo MySejahtera adalah milik kerajaan sepenuhnya. Kerajaan mempunyai hak penuh ke atas penggunaan platform MySejahtera melalui lesen platform kekal, perpetual license tanpa sebarang kos.
kerajaan akan meneruskan pembinaan modul-modul tambahan dalam masa yang akan datang. Berkenaan tentang laporan audit negara berkenaan 1.12 juta kali terhadap sistem MySejahtera, ini adalah sebenarnya cubaan serangan dan juga tiada rekod ketirisan data melalui serangan tersebut. Bermaksud MySejahtera yang kita gunakan tersebut adalah selamat. Walaupun demikian, terdapat laporan daripada laporan audit negara, terdapat 3 juta muat turun, dan juga untuk menjawab persoalan tersebut, laporan polis telah dibuat dan juga siasatan sedang dilakukan, dan keadaan itu apa yang boleh saya maklumkan kepada Dewan adalah muat turun naik tersebut adalah dilakukan oleh super admin untuk bagi MySejahtera, dan saya tidak dapat mendedahkan hasil siasatan yang sedang dibuatkan. Menteri Yang typing minta ada di sedikit belakang, penjelasan. Menteri. Tanya. Ya? Typing. Ya, Timbalan. Oh, typing. Okey. Ya. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Timbalan Menteri. Saya dengar penjelasan daripada Timbalan Menteri berkenaan dengan pemilikan MySejahtera, dan nampaknya ada perkembangan yang positif berkenaan dengan pemilikannya khasnya selepas show laporan PAC yang telah pun PAC Parlimen ke-14 yang telah pun dibentangkan. Dan soalan saya kepada Timbalan Menteri adalah sama ada Timbalan Menteri boleh bagi sedikit pencerahan berkenaan dengan status kemasukan kontrak dengan mana-mana pihak ataupun dengan pemaju developer dengan izin MySejahtera yang asal, dan berapakah jumlah wang yang telah dibayar dan akan dibayar, dan bagaimanakah kepentingan kerajaan dan rakyat boleh dilindungi dalam segala proses pemberian kontrak tersebut. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur. Yang Berhormat Taiping. Taiping. Dah biasa tu Ipoh Timur, yang juga merupakan pengurusi chair to the PAC pada penggal yang lepas, dan juga beliau sangat arif, dan show-show yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat Taiping bersama PAC turut diguna pakai oleh KKM untuk menentukan hala tuju dan juga dasar MySejahtera, terutama sekali untuk menjadikan MySejahtera sebagai aplikasi kesihatan awam yang utama. Dan juga berkenaan tentang pembayaran, sememangnya kita mempunyai ada lagi lebihan pembayaran yang perlu dibayar kepada pihak pemaju ataupun pihak developer, memandangkan terdapat beberapa item perkhidmatan yang telah diguna pakai oleh MySejahtera, terutama sekali dalam pembangunan modul-modul. Saya tidak mempunyai data yang terperinci, dan saya boleh memaklumkan kepada Yang Berhormat Taiping secara bertulis. Dan juga berkenaan tentang banyak persoalan berkenaan tentang COVID-19, berkenaan tentang perolehan vaksinasi. Tan Sri Yang di-Pertua, izinkan saya untuk memberikan jawapan dan juga penggolongan berkenaan tentang vaksinasi ini melalui pembentangan kertas putih yang akan dibentangkan pada esok hari. Dan juga kesemua maklumat-maklumat COVID-19 perolehan berada di atas meja ahli-ahli parlimen. Dan juga sememangnya apa yang berlaku di KKM berkenaan tentang pembaziran ataupun dos vaksin yang telah expired dengan izin sebanyak hampir 1 juta, itu adalah disebabkan tempoh hayat dan juga penyimpanan tidak dapat lagi dipanjangkan oleh fasilitis-fasilitis KKM. Dan juga berdasarkan rekod, kita adalah merupakan negara yang terbaik, antara yang terbaik di dalam pengagihan ataupun dos-dos primer yang pertama. Walaupun demikian, bagi dos penggalak berlaku kekurangan untuk rakyat kita mendapatkan vaksin, terutama sekali booster dose tersebut. Saya terus pergi ke isu berkenaan tentang ambulans. Berkenaan tentang ambulans, KKM sebenarnya memerlukan 1,000 ambulans untuk menyediakan perkhidmatan kepada hospital-hospital. Walaupun demikian, bagi menangani isu kekurangan ambulans di fasilitis yang sedia ada, KKM telah pun menandatangani perolehan sebanyak 590 ambulans bagi type A dan juga type B, 100 unit bagi type A dan 490 unit bagi ambulans type B bagi penggantian di klinik-klinik dan juga di hospital.
Keperluan kenderaan ambulans KKM dianggarkan akan berlaku peningkatan sebanyak 3% setahun berdasarkan perkiraan beban kerja tahunan. Oleh yang demikian, buat masa ini beberapa langkah dilaksanakan oleh KKM bagi memastikan perkhidmatan ambulans tidak terjejas dengan menambah lokasi hotspot dan juga melaksanakan projek rintis Klang Valley Ambulance Services bekerjasama dengan agensi kerajaan yang lain dalam memperkasakan perkhidmatan ambulans dalam bomba dan juga penyelamat Malaysia. Dan juga berkenaan tentang isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat YB Tuaran berkenaan tentang isu panggilan dan juga keperluan ambulans. Perkara tersebut memang diakui dan juga saya mempunyai maklumat di peringkat KKM untuk 590 ambulans tersebut kita akan menghantar lebih kurang hampir 70 unit ambulans yang kita akan berikan kepada negeri Sabah. Semoga keputusan ini akan memberikan manfaat dan juga negeri-negeri lain pun akan memperolehi. Dan juga untuk Tebrau, walaupun saya tidak mempunyai jawapan, tapi saya mendengar perbahasan Tebrau berkenaan tentang pembaziran PPE yang memang terdapat di dalam laporan Ketua Audit Negara, berlakunya perubahan prosedur dan juga SOP penggunaan PPE pada ketika itu, di mana ada beberapa item PPE yang sudah tidak bersesuaian untuk digunakan, terutama sekali boot cover, tak silap saya, dan juga beberapa item yang lain. Walaupun demikian, perolehan telah dibuat memandangkan dalam keadaan yang tidak menentu, dalam keadaan kita berdepan dengan darurat, kita telah membuat satu perolehan tanpa melihat penggunaannya secara dalam tempoh yang ke depan. Kita melakukan secara current situation yang untuk kita tangani. Sebab itulah berlakunya pembaziran, tetapi dalam pada masa yang sama, atas kreativiti dan juga inovasi pegawai-pegawai KKM, ketika ini pembaziran yang penggunaan yang sebanyak 2 hingga 3% di dalam laporan Ketua Audit Negara itu dapat kita tingkatkan kepada 24% ketika ini. Perolehan dan juga yang terakhir sekali, perolehan darurat adalah salah satu pengecualian daripada perolehan biasa, dan perolehan biasa sekiranya ada delivery note boleh diambil tindakan. Ini untuk jawapan Yang Berhormat Jelutong. Saya rasa itu saja Tan Sri Yang di-Pertua. Untuk proses perolehan vaksinasi saya akan jawab pada esok hari. Sekian, terima kasih. Terima kasih Menteri. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih jawapan yang baik dan telah pun memberikan pencerahan kepada soalan-soalan yang berlega dalam kepala kita semua. Sebelum saya jemput Menteri Pertanian Keterjaminan Makanan, saya nak menyebut beberapa perkara. Yang pertama, pameran tapak arkeologi Sungai Batu, tamadun terawal Asia Tenggara sedang berlangsung di ruang lega kita di luar sana hinggalah 8 Jun hingga esok. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, tapak ini adalah di antara tapak tamadun yang terawal. Ya? Malah ianya lebih awal daripada Angkor Wat dan Borobudur di Kambodia dan Indonesia. Jadi saya menyerulah yang berhormat, yang lapang untuk melihat keindahan sejarah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di luar di sana juga ada cek kesihatan, khususnya kesihatan mata. Jadi kita buat sampai besok. Jadi Yang Berhormat yang lapang bolehlah cek sampai esok mata, melihat sama ada Yang Berhormat masih lagi terang ataupun kalau kabur sila betulkan mata Yang Berhormat. Yang ketiga, Yang Berhormat, saya telah membuat pengumuman supaya kita buka dewan kita untuk dilawati oleh pelawat-pelawat. Alhamdulillah kita mendapat kunjungan bertali arus. Jadi hari ini pelajar-pelajar dari sekitar kawasan telah pun datang. Untuk makluman pelawat-pelawat dan juga penonton yang melihat persidangan sedang berlaku, hari ini agak abnormal, bukan keadaan biasa. Sebabnya kita mengharapkan selalunya dewan penuh. Tetapi semalam pihak pembangkang telah membuat keputusan tidak mahu
terlibat dalam perbincangan ataupun perbahasan laporan ketua audit. Jadi mereka telah membuat keputusan untuk boikot, meninggalkan Dewan sejak semalam dan hari ini. Ya. Jadi ini bukan amalan biasa, ini agak luar biasa. Jadi kita janganlah memiliki anggapan bahawa inilah keadaan biasa dalam Dewan. Tidak begitu. Jadi isu ini agak terpencil lah. Jadi seterusnya saya menjemput... Tan Sri Speaker terlupa untuk menyebutkan bahawa keadaan aman dan damai tanpa pembangkang. Ya, insyaAllah. Baik, saya jemput Menteri... Tan Sri Speaker, sebelum kita sambung balik, Tan Sri Speaker memandangkan Tan Sri Speaker ada bangkit 3 isu, Kota Melaka sini. Ya, silakan. Ya, Tan Sri Speaker, saya perhatikan kebelakangan ini, terutamanya pada waktu pagi, ramai pegawai yang kerajaan datang ke Parlimen. Dan saya lihat queue yang begitu panjang di luar sana, di pondok keselamatan sana. Sehingga traffic jam di sana. Barangkali kita perlu cari satu penyelesaian untuk pegawai kerajaan, kaki tangan kerajaan yang datang ke Parlimen dan juga pelawat. Saya lihat terlalu panjang queue dia. Mungkin kita perlu saya cari pun notis formula. juga. Sebab itu nasihat saya, pegawai kerajaan jangan datang waktu ahli Parlimen datang. Jadi ahli Parlimen lazimnya bermula kita bersidang jam 10. Jadi mintalah pegawai kerajaan datang awal. Jadi kalau datang masa ahli Parlimen masuk, itu yang menyebabkan. Namun pun begitu kita akan cuba improvekan supaya tidak berlaku jam di luar, insyaAllah pada sesi yang akan datang. Tan Sri Speaker, Saya. cuma nak lengkapkan maklumat, saya tadi buat sidang media di luar. Dimaklumkan oleh pihak media juga mereka perlu queue selama 1 jam untuk masuk ke Dewan kita. Pada masa yang sama juga dilihat bahawa terdapat ramai yang kereta tu terlalu banyak dekat yang dalam sini. Saya cadangkan kita manfaatkan shuttle bus yang ada. Ya, khususnya daripada petugas-petugas, pegawai-pegawai ahli Parlimen dan juga pegawai-pegawai kerajaan datang awal, tinggalkan kereta anda di luar dekat dengan Bukit Aman dan gunakan shuttle bus yang kita adakan. Mungkin kita kena tambah shuttle bus kita lagi lah. Saya akan lihat untuk menyelesaikan masalah itu. Baik, saya jemput Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Silakan. Ya, terima kasih kepada Speaker dan belum lewat saya ucapkan tahniah kepada Tan Sri. Ya, terima kasih saya ucapkan atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan ucapan penggulungan bagi menjawab persoalan serta isu-isu yang menyentuh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM atau dulunya dikenali sebagai Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI. Dan mewakili KPKM, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli berhormat yang telah mengambil bahagian dalam membahaskan perkara berkaitan kementerian ini sepanjang berlangsungnya sesi perbahasan pembentangan usul berkaitan laporan Ketua Audit Negara LKAN tahun 2021 pada hari kemarin. Dan sebagai anggota Kerajaan Persekutuan yang menyahut seruan pembaharuan yang dibawa oleh Perdana Menteri hari ini, keutamaan kita lebih tertumbuh kepada bagaimana kepimpinan di kementerian hari ini dapat menyelesaikan masalah yang dikedengarkan oleh LKAN. Tumpuan kita adalah untuk memperbetulkan kelemahan supaya golongan sasar kita, pesawat, petani, penternak, nelayan dan pengusaha secara khususnya dan rakyat secara amnya dapat menerima manfaat daripada usaha kerajaan. Oleh itu saya tak faham kenapa pihak pembangkang tidak hadir untuk sesi ini. Dan oleh yang demikian kita menerima teguran audit secara positif, menjadikannya sebagai lesson learned atau iktibar bagi melakar haluan masa depan KPKM supaya matlamat dapat dicapai dan kepentingan serta kebajikan warga Dani terus terbela. Dan YB Kota Melaka, dia ada berdebat mengenai padi beras nasional berhad, BERNAS. Untuk hal ini, bagi pihak kementerian, saya berterima kasih kepada Perdana Menteri yang amat berhormat Tan Bun kerana mengambil langkah awal dan proaktif untuk berunding dengan BERNAS bagi mendapatkan manfaat tambahan kepada pesawat yang di luar daripada skop perjanjian konsesi. Dan yang amat berhormat Perdana Menteri dalam salah satu tindakan segera yang diambil
sejurus selepas mengambil alih tampuk kepimpinan negara telah berjaya berunding dengan Bernas untuk mendapatkan tambahan dana 60 juta ringgit. Wang ini kemudian diagihkan oleh kementerian kepada seramai 240,000 pesawa dalam bentuk sumbangan bantuan khas sebanyak RM250 seorang pesawa. Dan selain itu, Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tan Bun juga berjaya mendapatkan persetujuan Bernas untuk berkongsi 30% keuntungan bersih dari import beras kepada pesawa pada tahun 2023. Dan kementerian masih dalam proses memuktamadkan mekanisme terperinci pelaksanaan perkongsian keuntungan 30% dan akan membuat hebahan kepada orang ramai setelah siap selesai. Dan berkenaan dengan cadangan daripada Kota Melaka untuk memaktubkan komitmen tambahan ini dengan meminta klausa dalam perjanjian konsesi, saya rasa ini merupakan satu cadangan yang baik dan saya akan majukan kepada YB Menteri untuk berbincangan lanjut supaya hal ini boleh dibawa ke peringkat yang selanjutnya. Dan kedua-dua YB Rasa dan Kota Melaka semalam, Menteri. Ya. biar saya sambung dulu boleh? Okey. Dan kedua-dua YB Rasa dan Kota Melaka semalam juga membangkitkan isu dana obligasi sosial tahun 2021 30 juta ringgit yang belum diterima. Untuk pengetahuan ahli-ahli yang berhormat, sebanyak 12 juta telah diterima. Yang 12 juta yang telah diterima ini adalah seperti berikut. 2 juta untuk dana stok penimba benih padi negara dan 10 juta untuk dana bencana tanaman padi. Dan untuk dana yang belum diterima itu adalah 25 juta. Ini merujuk kepada 5 juta untuk dana pembangunan sistem maklumat padi dan beras dan 20 juta untuk dana pembangunan nutrien tanah. Projek ini, yang dua-dua projek ini masih dalam fasa pembangunan dan pihak Bernas boleh membayar secara berperingkat mengikut kemajuan projek atau seperti mana yang diarahkan oleh pihak kerajaan, seperti mana yang tertera di dalam klausa 18, 19 dan lampiran F perjanjian konsesi kerajaan dengan Bernas. Dan tahap kemajuan untuk projek ini, sesi lipat urus bersama agensi kerajaan yang terlibat dengan pembangunan sistem telah selesai. Dan dalam peringkat penyediaan spesifikasi sistem, sistem yang akan dibangunkan adalah sistem bersepadu yang akan melibatkan pengintegrasian sistem dan data-data di dalam industri padi dan beras negara. Pembangunan sistem bersepadu industri padi dan beras diunjurkan mengambil masa 12 ke 24 bulan. Dari tarik pelantikan syarikat yang berjaya. Dan dari segi pemantauan, pembayaran pada setiap tahun juga akan dipantau secara rapi melalui Jabatan Kuasa Pemantauan Konsesi Bernas dan Jabatan Kuasa Akaun Amanah yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha KSU, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dan sekarang saya masuk ke isu tabung amanah. Dan kedua-dua YB Rasa dan Kota Melaka juga semalam membangkitkan isu tabung amanah. Tabung amanah telah pun diluluskan oleh Kementerian Kewangan Kerajaan Perpaduan pada 1 Jun 2023. Namun begitu, dana obligasi 2021 dan tahun 2022 telah dimasukkan dalam akaun terimaan tidak diperuntukkan ATTD. Sementara proses penubuhan akaun amanah selesai dilaksanakan. Dan untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, ini adalah kali pertama akaun amanah diperlukan untuk mengakaunkan dana obligasi Bernas yang tidak menjadi keperluan dalam perjanjian konsesi sebelum ini. Yang saya merujuk kepada perjanjian pertama dan perjanjian yang kedua. Oleh itu, sebelum akaun amanah boleh ditubuhkan, akaun ATTD hendaklah diwujudkan terlebih dahulu dan dana perlu disalurkan ke dalam ATTD sebagai syarat untuk menubuhkan akaun amanah. Selain itu, bagi menubuhkan akaun amanah, beberapa proses lipat urus dan penambahbaikan telah dilaksanakan untuk penyediaan arahan amanah. Sebelum arahan amanah tersebut diluluskan oleh Kementerian Kewangan dan seterusnya meluluskan penubuhan akaun amanah. Dan ini untuk maklumat YB Kota Melaka juga, Jemaah Menteri di bawah pimpinan YB Bago kerajaan terdahulu pada tahun 2020, 28 Oktober telah bersetuju supaya perjanjian konsesi padi beras nasional Berhad Bernas dilanjutkan selama 10 tahun lagi.
bermula 11 Januari 2021 sehingga 10 Januari 2031 untuk melaksanakan 10 obligasi sosial. Dalam perjanjian konsesi ini memang terdapat terma pembatalan atau exit clause. Di bawah fasa 25, termination by the government, dan 27, termination by Pernas, yang mana sekiranya dilaksanakan akan melibatkan implikasi perundangan yang melibatkan bayaran pembahasan tertakluk kepada terma-terma dalam perjanjian konsesi. Dan menerusi jawatan kuasa pemantauan yang bertindak sebagai badan bernilai atau oversight body untuk memantau pelaksanaan obligasi sosial Pernas berdasarkan Key Performance Indicator KPI yang telah ditetapkan bagi setiap obligasi sosial yang telah dipersetujui. Tindakan yang sewajarnya boleh diambil jika syarikat konsesi gagal memenuhi KPI yang dipersetujui. Dan selain itu, kita selalu mengatakan proses lipat urus secara berterusan juga dilaksanakan bersama dengan Pernas bagi memastikan isu-isu industri dapat ditangani secara pantas dan tuntas. Seperti contoh, baru-baru ini, Ketua Pengarah Pengawalan Padi dan Beras di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Asman Mahmud, telah mengetuai sesi lipat urus bersama Wakil Pengurusan Pernas dan para pemborong beras bagi meneliti kemungkinan kekurangan bekalan beras di pasaran. Ini merujuk kepada pasaran runcit. Dan selepas melihat kepada tren belian oleh pemborong di sepanjang 4 bulan pertama tahun ini yang menunjukkan peningkatan, Pernas telah bersetuju untuk membuat pembelian tambahan sebanyak 150,000 metrik beras import lagi pada bulan Mei 2023. Dan dengan itu, Tuan Yang Dipertua, berakhirlah sesi penggulungan saya mewakili KPKM dan Kota Melaka. Silakan. Tan Sri Speaker, dengan izin. Terima kasih kepada Timbalan Menteri atas jawapan yang begitu detail sekali. Soalan saya nakkan pengesahan bahawa tentang inisiatif yang disyorkan oleh Perdana Menteri kita tentang 30% untung bersih. Itu adalah additional daripada obligasi, 10 obligasi. Ya, adakah dia tambahan? Saya nakkan minta pengesahan. Kedua ialah kalau kita lihat memandangkan ada exit clause, boleh kita tahu KPI yang kita tetapkan adakah benar mencapai KPI yang kita tetapkan itu, ya? Dan jika tidak, adakah kerajaan rancang untuk kita batalkan perjanjian konsesi tersebut di mana monopoli? Kita tahu monopoli ini memang menyusahkan para pesawah, ya, di mana seperti dalam ucapan saya semalam, 10 tahun mereka hanya bagi 439 juta kepada pesawah. Sedangkan untung mereka 10 tahun ialah 1.2 bilion. Dan kita tahu benas ini untuk mereka import padi daripada luar. Mereka untung banyak, tetapi hanya manfaat kepada satu syarikat saja. Pengguna tak dapat apa-apa manfaat. Jadi kalau kita lihat hari ini, ya, dalam surat khabar Singchu Jipo, di mana ada dalam front page mereka, Tan Sri Speaker, menunjukkan bahawa pemborong beras sekarang mereka kuatir dalam masa beberapa bulan akan datang mungkin akan menghadapi masalah kekurangan beras. Dan saya dapat jawapan daripada Timbalan Menteri tadi mengatakan bahawa ada peningkatan import beras sejak bulan Mei yang lepas. Jadi apakah langkah yang akan diambil oleh kerajaan supaya untuk memastikan, ya, bekalan beras ini cukup untuk rakyat Malaysia? Terima kasih. So, terima kasih kepada Kota Melaka. Ya, untuk yang isu yang pertama, untuk 30% profit sharing daripada beras import ini, ia bukan sebahagian daripada 10 obligasi sosial. Yang merupakan salah satu langkah proaktif daripada Yang Amat Berhormat untuk dengan rundingan beliau bersama dengan Pernas dapatkan satu goodies, untuk pesawat, untuk memajukan pesawat, dan kita menyambut baik tentang cadangan untuk memasukkan dia sebagai salah satu obligasi, selepas dimuktamadkan di pihak kementerian. Yang kedua, untuk isu yang monopoli ini, saya menghormati pandangan Kota Melaka.
Memang kita nak menghapuskan monopoli. Cuma kita juga nak melihat kepada isu-isu atau aspek-aspek lain seperti menjaga kestabilan bekalan beras dalam negara. Dan atas ini yang consideration atau pertimbangan yang dari perspektif lain sampai masa sekarang yang konsesi ini masih diteruskan dan KPI yang saya dipahami oleh Kementerian KPI bernas memang masih mencapai dan kita ada jabatan kuasa untuk pemantauan. Dan untuk isu yang diwawarkan oleh Xinqiu, sebuah media Cina yang terbesar di Malaysia, bahawa kemungkinan kekurangan bekalan beras ni adalah tidak begitu tepat kerana apa yang berlaku adalah peruncit-peruncit ni sekarang berlaku hasil padi kurang di dalam negara dan mereka perlukan lebih beli banyak yang import yang beras yang import yang cuma boleh dimasukkan oleh Pernas. So apa yang berlaku, Pernas melalui rekod mereka mengatakan apa yang permintaan di pasaran sekarang ni telah melebihi apa yang seperti tahun-tahun yang terdahulu. Dan atas lipat urus selepas sesi lipat urus pada minggu yang lalu, pihak Pernas telah bersetuju untuk menambah lagi 150,000 metrik tan beras import masuk ke negara supaya bekalan kita tak terputus. Dan dengan kata-kata demikian, terima kasih kepada yang dipertua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Menteri Terakhir, Menteri Dalam Negeri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih dan bagi pihak Kementerian Negeri kerana diberi peluang untuk menjawab dan laporan Ketua Audit Negara terhadap kontrak perkhidmatan mencetak dan penghapusan notis saman PDRN. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah di atas anugerah Tan Sri oleh Bawah Duli Yang Pertuan Agong. Tan Sri Bertuah, saya mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam sesi pembahasan laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 2021 di Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih khususnya kepada Yang Berhormat Tuaran kerana ia satu-satu ahli parlimen yang menyentuh isu berkaitan bayaran perkhidmatan mencetak dan penghapusan notis saman polis. Untuk makluman ahli Dewan yang saya hormati, bagi tempoh pelaksanaan kontrak 3 tahun mulai 1 Disember 2019 sehingga 30 November 2022, kerja-kerja yang dituntut oleh pihak syarikat adalah sebanyak RM21,130,000 daripada kos asal kontrak iaitu RM44,997,000. Berkaitan dengan itu, tindakan yang sedang diambil oleh kementerian ini ke atas pihak syarikat ialah mengenakan denda LED, iaitu denda lewat, bernilai RM969,738.70 dan rampasan bon pelaksanaan kontrak ini bernilai RM749,950. Sebagai memenuhi show audit, kementerian juga sedang mengambil tindakan bagi menambah baik temu-temu perjanjian dalam kontrak akan datang untuk memastikan kepentingan kerajaan ini terpelihara dan terjamin. Apapun yang Mohd Tan Sri, berdasarkan statistik melalui kontrak ini, untuk tempoh 1 Disember 2019 hingga 30 November 2022, sebanyak 5,342,358 saman telah dijelaskan dengan kutipan hasil kerajaan sebanyak RM399,709,475. Tan Sri Bertuah, bagi pihak kementerian, kita akan terus komited dan beriltizam untuk memelihara keamanan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat serta negara berdasarkan prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Dan tentunya kita terus komited untuk memastikan dan melaksanakan tata kelola dan urus tadbir yang baik dan mematuhi segala peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Akhir sekali, saya bagi pihak kementerian mengucapkan terima kasih kepada ahli berhormat yang terlibat yang telah membangkit isu-isu berkenaan dan segala yang dibangkitkan akan diambil tindakan oleh kementerian. Terima kasih. Terima kasih Menteri Dalam Negeri. Yang berhormat,
Sekianlah pembentangan dan jawapan daripada kementerian-kementerian yang berhubung dengan laporan Ketua Audit seperti yang telah pun kita 2 hari kita bersidang untuk tujuan itu. Maka hari ini kita akan mencipta sejarah. Kali pertamanya laporan Ketua Audit Negara kita bawa ke Parlimen dan kita bincang agar semua masalah rakyat kita selesaikan dengan baik dan teratur. Oleh demikian, ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul seperti dimukakan oleh yang berhormat Menteri Jabatan Menteri di nombor 1 itu hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang berhormat, yang bersetuju kata setuju, yang tidak bersetuju kata tidak, maka lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Terima kasih. PR 22-2023, Rang Undang-Undang Suruhanjaya Koperasi Malaysia Pindaan 2023, bacaan kali yang kedua. Silakan Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan Rang Undang-Undang Suruhanjaya Koperasi Malaysia Pindaan 2023 dibacakan kali kedua sekarang. Silakan. Tuan Yang di-Pertua dan hal-hal yang dihormati, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Jemaah Menteri pada 2 Mac 2005 telah bersetuju supaya Jabatan Pembangunan Koperasi Malaysia distruktur semula kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM bagi menangani masalah kewangan yang meruncing yang dihadapi oleh sektor koperasi akibat kelemahan dari segi pengurusan kewangan, tadbir urus dan ketidakpatuhan kepada akta serta perundangan koperasi. Susulan daripada penstrukturan tersebut, Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007 ataupun Akta 665 telah digubal dan diluluskan oleh Parlimen bagi membolehkan SKM ditubuhkan dengan matlamat untuk mewujudkan pengurusan koperasi